Tamasya Sukan Asia terbesar dalam sejarah sudah pun dibuka secara rasmi oleh Presiden China pada hujung minggu lalu. Lebih 12,000 atlet dari seluruh negara Asia, malah ini merupakan atlet yang lebih ramai berbanding atlet yang terlibat dalam sejarah Sukan Olimpik, dan negara China meletakkan ataupun memberikan status tuan rumah kepada Hangzhou sebagai tuan rumah Sukan Asia untuk edisi kali ini. Jadi kita ingin melihat bagaimana diplomasi sukan ini mampu merapatkan antara negara-negara Asia, dan juga bagaimana kecemerlangan atlet ini mampu melonjakkan sosioekonomi negara masing-masing. Jadi kita sediakan dua orang tamu yang sudah pun bersedia untuk memberikan pandangan mereka, iaitu Zhang Hong, wartawan kumpulan media Cina Satria di Beijing sekarang. Apa khabar Satria? Khabar baik. Zhang Hong berada di Beijing ataupun di Hangzhou? Di Beijing. Tapi kalau ambil bullet train boleh berapa jam sampai ke Hangzhou? Kalau ke Hangzhou kira-kira 4 jam lah, boleh sampai. Kalau dari Shanghai 1 jam ya? Ya, dekat dengan Shanghai. Dekat dengan Shanghai. Okey, saudara Muhammad Sadiq Mustafa, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Sukan dan juga Rekreasi UiTM Shah Alam. Apa khabar Tuan Sadiq? Khabar baik Haji, Alhamdulillah. Mungkin sebagai permulaan, bagi Zhang Hong, apa keterujaan ataupun yang ditunggu-tunggu oleh penduduk China dan juga warga Asia berkaitan dengan penganjuran Sukan Asia di Hangzhou kali ini? Ya, saya rasa kita tahu kalau Sukan Asia Hangzhou ini sudah ditunda setahun. Dia sepatutnya diadakan pada tahun 2022, tapi kita tahu kerana ada pandemik dia ditundakan. Dan hingga sekarang dunia sedang menghadapi berbagai cabaran pasca pandemik, dan juga ada banyak unsur tidak tentu di dunia ini kita menghadapi, khususnya di Asia ini. Kita tahu kalau Asia ini selalu dilihat sebagai satu bencana ekonomi dalam situasi semasa ini di seluruh arena global. Dan pada masa itu, kalau sukan dia selalu berfungsi untuk membangkitkan semangat semua orang. Jadi saya rasa inilah amat penting pada masa itu untuk semua rakyat di Asia, dan juga untuk memperlihatkan semangat Asia kita yang berpadu bekerjasama kepada dunia. Dan oleh itulah saya rasa dunia sudah menyaksikan upacara perasmian di Hangzhou yang cukup meriah, dan juga ada banyak aspek-aspek yang lain cukup menarik, iaitu sebenarnya sudah memperlihatkan konsep Hangzhou untuk menganjurkan satu sukan Asia yang hijau, yang menjimat, yang pintar juga. Kerana kita tahu kalau Hangzhou dia merupakan satu bandar sebenarnya sudah cukup bersejarah lama dan mempunyai budaya yang cukup cemerlang. Dan juga dia ada banyak syarikat-syarikat teknologi tinggi di China berpangkalan di sana, termasuk Alipay atau Alibaba. Ini dunia, mungkin saya sudah membaca banyak komen dari netizen dari seluruh dunia. Mereka katakan, Hangzhou ini bandar apa? Dulu tak pernah dengar. Mengapa masih ada di China masih ada satu bandar yang begitu cantik, begitu maju, tapi sebenarnya sebenarnya Hangzhou saya rasa patut setiap orang melawat ke sana untuk menikmati budaya di sana, dan juga untuk menikmati atau menyaksikan perkembangan teknologi yang tertinggi China di sana. Dan kali ini kita lihat kalau dalam majlis perasmian ada ramai orang terkejut mengapa tak ada pertunjukan bunga api, kerana diadakan secara digital. Dan kalau pembawa obor masuk ke stadium, dia pun menggunakan seorang pembawa obor digital. Dan kalau selalu ketika kita melihat siaran langsung, ramai orang tanya, kalau orang yang ditempatkan duduk dalam studio ini, bolehkah mereka melihat orang digital itu? Sebenarnya ini pun berasaskan teknologi AR yang dari Alibaba, syarikat tersebut. Dan kalau penonton yang duduk dalam studio, dia membuka aplikasi yang disediakan oleh Alipay, boleh melihat orang digital itu membawa obor berlari menyeberangi sungai dan memasuki stadium itu. Saya rasa ini sebenarnya semua sudah memperlihatkan budaya, tradisi China, dan juga kemajuan perkembangan teknologi China kepada seluruh dunia. Ya, bagi Tuan Sadiq, kali terakhir Sukan Asia ke-18 berlangsung di
Palembang dan juga Jakarta untuk edisi ke-18. Dan kita tahu juga itu pada 2018 sebelum COVID. Tetapi pasca COVID, dunia sukan terpaksa juga mengadaptasi seperti mana yang berlaku pada Olimpik Sukan Sejuk di China pada 2022 dan juga Olimpik di Jepun itu sendiri. Jadi adakah ini yang ditunggu-tunggu untuk melihat bagaimana sukan mengadaptasi pasca COVID dan juga dari sudut persiapan. Nampaknya kerajaan China berbelanja berbilion, ratusan bilion nampaknya juga walaupun tidak ada angka yang dikongsikan untuk menyiapkan venue-venue dan juga stadium-stadium baru walaupun ada dikongsikan dengan bandar-bandar lain. Pandangan Tuan Sadiq. Saya rasa Sukan Asia kali ini di Hangzhou, China merupakan satu era yang terkini yang sebenarnya memberi cabaran kepada pihak universiti untuk melihat semula skop penawaran pengajian kepada pelajar-pelajar mereka di peringkat ijazah pertama dan masters dalam skop yang lebih terbuka dan lebih komersial. Melihatkan keadaan ini, kalau kita lihat, saya tengok tema itu, mereka sport teknologi itu dan artificial intelligence yang dipakai oleh penganjur memperlihatkan universiti perlu membuat adaptasi dalam aspek segi penganjuran, penyediaan kemudahan sukan, kepegawaian dan juga sama juga yang paling penting adalah broadcasting, penyiaran. Kerana ini benar-benar mencabar kepada ahli ilmuwan di universiti untuk melihatkan kepada mereka untuk buat perubahan yang begitu drastik untuk mereka berada dalam keadaan yang selari dan sesuai dengan tema sukan masa kini dan akan datang. Itu yang saya lihat. Kita tidak boleh lihat pada satu kos kita meskom saja, saya suka saja, pengusaha suka saja, tetapi ini adalah satu kombinasi cabaran masa depan bagi pihak universiti untuk melihat semula kursus-kursus yang mereka tawarkan di universiti di Malaysia, dan saya rasa dekat luar negara, dekat negara barat, mereka dah buat adaptasi tersebut. Saya rasa China memang telah bersedia sebab mereka sekarang ini menawarkan segala kemudahan dan teknologi AI yang terkini yang saya rasa begitu menarik perhatian dan minat generasi baru sekarang dan akan datang. Bagi Satria, bagaimana persiapan Hangzhou dan juga kerajaan China untuk penganjuran edisi ke-19 kali ini? Ya, saya rasa saya amat tertarik tentang soalan dari Nazir, iaitu ini peruntukan kali ini memang amat besar. Jadi selalu ada orang tertanya-tanya, adakah kita sesuaikah untuk peruntukan banyak-banyak untuk menganjurkan satu tamasya sukan yang besar-besar. Dan bagi Satria, kalau melihat secara lebih luas, kalau ekonomi China sebenarnya saya sudah menyaksikan kebangkitannya selepas China menganjurkan Sukan Olimpik tahun 2008. Ya, Olimpik Beijing ya, di Beijing. Dan kali ini kita pun boleh lihat, memang ada kesemuanya ada 56 venue digunakan dalam pertandingan kali ini, tapi hanya terdapat 12 yang dibina, yang baru dibina. Dan kalau yang lain semuanya digunakan semula atau merupakan itu pembinaan yang sementara sahaja. Nah, saya ambil satu contoh, iaitu kalau venue dalam Universiti Perniagaan dan Industri Zhejiang, dia ada satu stadium. Sekarang digunakan untuk menjadi venue untuk pertandingan bola baling. Dan pada masa itu kita tahu kalau satu stadium dia di dalam kampus universiti saja mungkin tidak bersesuai untuk mengadakan satu pertandingan yang profesional. Jadi dia perlu dinaik tarafkan, iaitu macam lantai kayu yang sedia ada dipindah dan untuk memasang lantai yang lebih profesional. Tapi lantai kayu yang sedia ada tidak dibuang saja. Dia dipindah ke satu sekolah menengah di satu kaunti di bawah bandar Hangzhou. Jadi ketika semester baru dibuka, ketika pelajar-pelajar sekolah menengah itu masuk ke sekolah mereka, tengok stadium mereka yang dulu hanya berlantaikan semen saja, sekarang berlantaikan kayu yang lebih maju. Mereka berasa sangat gembira. Saya rasa ini semuanya sudah memberikan. Ini hanya satu contoh yang kecil saja. Tapi
memberitahu kat kita kalau kita ada perancangan yang cukup bagus, ada plan yang cukup sempurna, kalau menganjurkan satu tamasya sukan, dia mampu membawa faedah kepada lebih ramai orang daripada jangkaan kita. Bagi Tuan Sadiq, siapa yang perlu kita perhatikan, terutamanya saya merujuk kepada atlet-atlet dan juga sukan yang perlu diberi perhatian dalam edisi Hangzhou kali ini? Atlet Malaysia atau atlet keseluruhan? Keseluruhan termasuk Malaysia. Oh, kalau saya melihat kepada pengurutan pingat pada 2 hari ini, China telah jauh ke hadapan sebab mereka sama juga dalam prestasi masa mereka menjadi tuan rumah Olimpik 2008. Memang mereka bawa persiapan 10 tahun. So kita lihat keadaan itu, memang mereka bersedia sekarang dengan melihatkan lombok emas dalam acara renang. Itu renang biasa, bagi acara terjun memang mereka adalah juara dunia. Ya, besar-besar. Besar-besar. Dan kita lihat juga baru-baru ini dalam kejohanan track, mereka ada atlet bertanding dalam track peringkat dunia dan memenangi pingat. So rasa tandingan sebenarnya dekat Sukan Asia ni, tandingan orang China adalah daripada Jepun dan sedikit-sedikit daripada Korea, dan lain-lain tu adalah menyelit-nyelit sajalah bagi saya. Tidak ada tak suka bagi atlet negara China. Tetapi dalam sukan-sukan tertentu kita melihat pada atlet Malaysia, ia adalah satu cabaran besar sebenarnya. Lepas kembali kepada Sukan Commonwealth 2022 di Birmingham hari itu dan prestasi Sukan SEA yang baru-baru ini memperlihatkan kita berada dalam keadaan yang begitu mencabar dan meruncing. Saya meletakkan keadaan itu kerana atlet yang kita harapkan dalam acara wushu tidak menjadi, dan atlet yang kita mengharapkan dalam sukan-sukan lain belum lagi. Tapi acara renang saya tak nampak Malaysia berada dalam prestasi terbaik. Semalam kita dapat tempat kelima dalam acara 4x100 meter rampaian freestyle. Tetapi walaupun mereka mencari rekod, tapi mereka tidak cemerlang. Kalau tengok ranking di Asia Tenggara, Malaysia masih ketinggalan di belakang Singapura. So benda-benda ini yang kita perlu lihat semula. Dalam acara squash mungkin kita ada harapan. Dalam acara saya melihatkan wushu, taekwondo, karate mungkin melihat tu, dan tetapi melihatkan harapan besar yang diletakkan kepada Azizul cedera. Dalam acara track berbasikal, itu adalah benda-bendanya yang saya rasa itu yang merungsingkan prestasi atlet Malaysia di Sukan Asia kali ini di Hangzhou. Adakah kita boleh menyelit ataupun mencari sedikit nafas seperti sukan baru yang dipertandingkan seperti e-sport? Kan kita tahu juga wakil kita di peringkat e-sport ataupun gaming ini sudah ke tahap Piala Dunia. Begitu juga hoki. Adakah hoki boleh kita boleh jangkakan akan memberikan butiran pingat kali ini? Untuk pingat, kita rasa tak ada masalah untuk hoki sebab kita memang berada dalam ranking terbaik, 3 terbaik di Asia. Namun pada kejohanan Piala Asia hari itu, hoki di India, sebenarnya pasukan yang mereka lawan itu, pasukan India yang mereka kalah di final itu adalah pasukan kedua, tidak full team. Korea tak letakkan pemain full team, begitu juga dengan Jepun. So Sukan Asia ini adalah tempat untuk layak bermain di Olimpik. Jadi India kena pastikan bukan kita saja yang nak tiket ke Olimpik, semua pasukan yang bertanding di Sukan Asia ingin tiket automatik ke Olimpik. So bila tak layak, mereka akan bertanding dengan negara-negara barat yang saya rasa kebarangkaliannya begitu kecil berbanding dengan berada di Sukan Asia ini. Tapi kita pemain-pemain perlu punya disiplin yang tinggi dan komitmen yang tinggi, begitu dengan peka dengan apa yang diaplikasikan oleh pasukan-pasukan lawan mereka seperti India, Jepun, Korea, dan begitu juga dengan China. Mereka sekarang begitu maju. Kita lihat hoki wanita China dan ke hadapan berbanding dengan kita. So benda-benda ni yang kita perlu banyak melihat semula ke mana perancangan sukan
negara untuk bertanding di prestasi tinggi. Haji. Okey. Bagi China, Zhang Hong, Satria, apakah kelebihan Hangzhou ini seperti mana yang dikatakan awal tadi, bandar teknologi, bandar mempunyai sejarah dan lokasi pelancongan yang hebat, mungkin yang ramai yang tidak tahu berbanding Shanghai, Guangzhou ataupun Beijing. Tetapi apakah ekspektasi Hangzhou kali ini untuk menjadikan bandar ini lebih dikenali di peringkat dunia dan juga menjadi tarikan terbaru China kepada Asia? Ya, saya rasa Hangzhou ini memang cukup kaya dengan berbagai sumber pelancongan. Nanti setelah kali ini lebih ramai orang sudah mengenali bandar ini, mesti akan ada menarik lebih ramai pelancong datang ke sini. Misalnya, sebelum Sukan Asia ini buka tirai, Satria pernah membawa anak saya melancong ke Qiandao-hu. Qiandao-hu ini di kaunti di bawah Hangzhou lah. Kali ini dia akan menganjurkan beberapa acara pertandingan air di sana. Dan Qiandao-hu ini dulu memang sudah menjadi satu destinasi pelancongan yang cukup indah dan menarik di China punya, dan oleh itu di sekitarnya sudah ada banyak hotel-hotel yang mewah di sana. Dan kali itu Satria dan keluarga inap di sana, dan kebetulan sekarang berapa hotel di sana sekarang sudah menjadi perkampungan atlet dan untuk berkhidmat untuk Sukan Asia. Dan selepas Sukan Asia, dia akan dibuka semula untuk menyambut balik berbagai pelancong dari seluruh dunia. Saya rasa ini semuanya sudah, memang kali ini merupakan satu peluang yang amat bagus untuk mempromosikan lagi Hangzhou untuk kepada pelancong dari seluruh dunia. Kita kalau di China selalu katakan kalau di atas ada syurga, kalau di bawah kita ada Suzhou dan Hangzhou. Suzhou, Hangzhou ini dua bandar-bandar di dekat dengan Shanghai, tapi selalu difikir sebagai syurga di bumi sejak zaman silam hingga sekarang. Dan kali ini saya rasa bukan hanya untuk para macam atlet-atlet datang ke sini untuk bersaing di sini. Ini memang amat penting bagi mereka, dan pingat emas juga amat penting saya rasa, tapi yang paling penting ialah menarik lebih ramai orang untuk menyertai sukan. Bahkan maknanya mungkin itu di luar sukan, untuk mencabar diri, untuk menjadi juara sendiri punya dalam berbagai bidang. Saya rasa ini barulah mungkin merupakan makna yang lebih besar daripada mengajuk berapa pingat emas kita sudah mendapat, atau sama ada kita mengadakan satu Sukan Asia yang tengah berjaya. Okey, sedikit Zhang Hong, siapa atlet Cina yang perlu diberi tumpuan? Mungkin saya tak berapa maklum, tetapi mungkin Tuan Sadiq maklum yang Zhang Hong sudah pun kenal pasti akan menjadi bintang baru Cina dalam bidang sukan, walau apa pun bidang sukan yang mereka ceburi ataupun dipertandingkan dalam Sukan Asia Hangzhou kali ini. Kalau bagi saya mau mempromosikan seorang sebenarnya sudah menjadi boleh dikatakan juara Olimpik dulu lah, Chen Hongchan dalam acara terjun air. Dia masih begitu muda, belasan tahun saja, tapi sudah begitu berbakatan, dan saya ingat pada masa depan dia mesti akan mencapai hasil yang lebih cemerlang. Dan sebenarnya saya rasa sekarang kita tengok atlet-atlet di China sudah amat berubah dengan dulu punya. Dulu mereka macam hanya tahu latih dengan cukup rajin dan sebenarnya amat macam tertutup lah. Tapi sekarang semua atlet di China, khususnya dengan generasi yang muda punya, mereka macam sudah menjadi bintang macam selebriti dalam netizen. Mereka amat gembira untuk memperlihatkan yang terbaik kepada dunia. Saya rasa ini perubahan yang paling bagus saya rasa bagi Satria, kerana mereka bukan hanya berjuang untuk pingat emas saja. Mereka untuk menikmati sukan dan untuk memperlihatkan yang terbaik kepada dunia. Bagaimana kita nak jadi ke situ, Tuan Sadiq? Kalau kita boleh menjadikan sukan sebagai satu mata pencarian para atlet secara profesional, itu memang sudah pun kita sedia maklum. Tetapi China dengan populasinya besar, penaja-penajanya pun besar dan sebagainya. Tetapi impak Sukan Asia ni kepada ekonomi dan juga pembangunan bakat di peringkat akar umbi. Sebenarnya Haji,
penganjuran sukan dan kesediaan sesebuah negara untuk menjadi tuan rumah kepada sukan-sukan tamasya besar adalah katalis kepada pencambahan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara yang telah terbantut buat sementara waktu. Ya. Sebab itu adalah satu cadangan yang diberikan kepada kerajaan adalah kita menjadi tuan rumah kepada sukan-sukan kejuaraan besar. Kita lihat kat sini, China bukan setakat menganjur sukan Asia, mereka menganjurkan Diamond League di Beijing. Itu adalah satu sukan besar, Formula One, MotoGP, apa saja sukan yang ada, mereka ada triathlon di peringkat antarabangsa, semuanya mereka anjurkan. Sebab apa? Bukan setakat untuk menjanakan ekonomi, mereka juga meletakkan sukan itu sebagai platform untuk menyampaikan mesej bahawa untuk berjaya, untuk maju, untuk menjadi juara, rakyat perlu sihat, rakyat perlu berinteraksi, rakyat perlu bersatu padu, rakyat mesti spend, mesti berbelanja, rakyat mesti menunjukkan semangat kenegaraan yang tinggi. Itu semuanya adalah satu platform membina jati diri sebuah negara itu. So untuk melihat ke hadapan, saya rasa kerajaan Malaysia, saya cakap kerajaan itu begitu mewah untuk melabur. Kerajaan Malaysia mesti berani untuk melabur dalam bidang sukan ini di peringkat angka umbi hinggalah ke peringkat antarabangsa dan buka balik litar Sepang itu untuk kejohanan F1, MotoGP dan sukan-sukan lain yang kita boleh anjurkan dan kita ada pengalaman dalam perkara-perkara tersebut. Tuan Sadiq, agaknya dalam beberapa hari ini sukan mana ataupun atlet mana yang akan menyelahkan peringkat pertama untuk Malaysia? Sudah tentu e-sport yang sudah masuk pertandingan akhir, mereka akan dapat peringkat emas atau perak. Saya tak pasti kepada itu, tapi ini adalah satu promosi yang besar dalam e-sport dalam negara. Walaupun hari Menteri Belia dan Sukan kata ada pembelah bagi dalam undi untuk meletakkan pembelajaran e-sport dan di peringkat sekolah, kerana stigma main game itu masih ada dalam masyarakat dalam pemikiran ibu bapa di Malaysia. Tapi mungkin ini akan menjadi satu keadaan di mana kita akan bergerak ke hadapan melihat e-sport itu lebih pada skop game itu sendiri. Ya. Takraw boleh menyelahkan satu butir pingat kali ini? Kita boleh menang pingat emas dengan syarat kita kalahkan Thailand. Itu saja je. Tak ada salah lain. Dah masuk separuh akhir ni kan? Okey, Zhang Hong, bagi Zhang Hong akhir sekali dari Sukan Asia Hangzhou ini, bagaimana kita dapat merapatkan hubungan Asia? Malaysia dah ada penerbangan terus ke Hangzhou, bagaimana Zhang Hong? Ya, saya rasa memanglah kalau sukan mengatakan satu sukan, kita menarik banyak macam atlet-atlet datang ke sini dan juga media-media datang ke sini. Ya. Sebenarnya kita sudah ada wartawan di sana, Husna di sana sudah bertemu dengan rakan-rakan dari media ATM dan juga dari Awani Arena juga. Mereka sudah menjadi kawan-kawan yang baik di sana. Ya. Saya rasa inilah ini menjadi satu makna penting, iaitu kita merupakan satu keluarga Olimpik Asia punya. Dan bukan hanya atlet, kita semua orang sebenarnya bagi mereka kaum belia mungkin dulu tidak berpeluang datang ke sini. Mereka mendapat imej China melalui membaca berita-berita atau dari media-media sahaja. Tapi kali ini mereka datang boleh menyaksikan dengan mata sendiri. Saya rasa ini akan menjadi satu pengalaman yang cukup berharga bagi mereka. Dan begitu juga kalau nanti ada negara-negara yang termasuk Malaysia menganjurkan berbagai tamasya sukan yang antarabangsa, Satria pun bersedia pergi ke sana. Saya melihat ini bagi Satria atau bagi berbagai atlet-atlet China, semuanya merupakan satu peluang yang amat bagus. Bukan hanya untuk mengadakan pertandingan bersama-sama dengan atlet yang bertaraf tinggi, tapi juga merupakan satu peluang untuk menyaksikan dunia, untuk memahami dunia. Terima kasih. Apa makanan istimewa di Hangzhou, Zhang Hong? Hangzhou dia ada bakpao xiaolong yang amat terkenal, tapi yang paling terkenal saya rasa ini daun teh itu longjing. Longjing. Ya. Yang dalam mangkuk tu ya? Ya betul. Okey. Kita kalau ada rezeki, saya dan juga tim Awani ingin juga ke Hangzhou, Tuan Sadiq ya?
Boleh berbincang dengan Ashwat tu. Okey. Rakan kami Esra Arina berkampung di sana dan juga rakan-rakan RTM berkampung di perkampungan media di Hangzhou membuat liputan memberikan perkembangan terkini. Jangan lupa mendapatkan liputan terkini Sukan Asia di Esro dan itu saja untuk agenda Awani Asia malam ini bersama saya Nazri Kahar dan juga Tuan Muhammad Sadiq Mustafa, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Sukan dan juga Rekreasi UiTM, dan juga rakan saya Zhang Hong, Satria wartawan Kumpulan Media Cina CRI di Beijing. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.